Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ansyafia Kutrini binti Alwi dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian berkenaan dengan cabaran dalam menyediakan program transisi kekerjaya murid berkeperluan pendidikan khas di program pendidikan khas integrasi. Satu kajian daripada sudut pandangan pendidik. Jika dapat lihat pada abstrak ini, kajian kes ini telah digunakan melalui teknik pengumpulan data secara termobual ke atas 7 orang peserta yang terdiri daripada beberapa orang pendidik. Dan pemilihan peserta kajian ini adalah sebenarnya berdasarkan teknik persampelan tujuan. Dan melalui hasil dapatan termobual yang dianalisis secara tematik, kami mendapati faktor pendidik, faktor murid, faktor kurikulum, faktor ibu bapa, faktor sekolah dan faktor lokaliti merupakan cabaran yang dihadapi pendidik dalam melaksanakan program transisi kekerjaya ini. Dan kesimpulan kajian ini, kita dapat melihat bahawa cabaran yang dikenal pasti dalam program transisi kekerjaya dapat membantu para pendidik untuk mengenal pasti aspek yang kita perlu berikan keutamaan untuk menambah baik pelaksanaan program transisi kekerjaya di program pendidikan khas integrasi sebagai usaha untuk meningkatkan kepada proses kebolehpasaran dalam kalangan MBPK masalah pembelajaran di Malaysia. Baiklah, seterusnya, jika dapat lihat di pengenalan, kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan situasi ini turut memberi implikasi kepada kadar pengangguran golongan OKU di Malaysia. Baik, jika kita dapat lihat di sini, bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memulakan program transisi kekerjaya PTK untuk disepadukan ke dalam program pendidikan khas integrasi PPKI bagi menangani isu kebolehkerjaan dalam kalangan OKU. Sebenarnya MBPK di Malaysia ini terbahagi kepada 3 kategori, di mana yang pertama adalah MBPK yang dapat melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi di institusi pengajian tinggi ataupun kemahiran awam. Dan yang kedua, MBPK yang dapat melanjutkan pengajian ke agensi yang menawarkan sijil-sijil ataupun belajar di kelas-kelas kemahiran. Dan yang ketiga adalah MBPK yang tamat belajar yang telah dikenal pasti untuk mendapat sebarang pekerjaan yang diberikan upah atas kerja yang dilakukan. Seterusnya adalah metodologi. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kes terhadap 7 orang peserta kajian dan termobual dirakam menggunakan audio dan ditranskrip dan disahkan oleh pakar. Nilai perkali kapar yang diperoleh bagi pembinaan tema ini adalah 0.7. Dapatan kajian ini yang pertama adalah dari segi persekitaran, pengetahuan dan kemahiran. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru menghadapi kesukaran untuk merancang, menyelesaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan murid dan guru juga turut menghadapi cabaran untuk integrasikan kemahiran praktikal ke dalam mata pelajaran teori bagi memenuhi kebolehan dan tahap fungsi murid MBPK yang pelbagai. Dapatan kedua adalah berkaitan dengan penyampaian kurikulum. Hasil kajian mendapati peserta kajian menghadapi kesukaran dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran terutama dalam melaksanakan dokumen standard dan pentaksiran kurikulum di SJP. Dapatan kajian seterusnya adalah berkaitan dengan infrastruktur dan persekitaran pembelajaran yang disediakan perlu mengikut piawaian industri. Jadi, untuk memudahkan peralihan kerja dan memastikan bahawa murid mendapat pengalaman dunia yang sebenar, infrastruktur dan persekitaran pembelajaran perlu memenuhi piawaian industri. Justru itu, kerjasama antara pelbagai pihak berkepentingan adalah penting dan institusi pendidikan perlu memastikan kemudahan untuk MBPK ini mudah didapati, dilengkapi dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan mereka dalam mempelajari kemahiran. Dapatan kajian seterusnya adalah dari segi motivasi dan sikap guru. Dan hasil kajian mendapati dan semua peserta kajian bersetuju bahawa guru mengalami kesukaran untuk melaksanakan program transisi kekerjayaan ini kerana sikap dan motivasi guru.
Justru itu, guru perlu mengambil inisiatif menggunakan wang poket mereka untuk menambah kebolehan tertentu, meningkatkan tahap kecekapan mereka sendiri dan mendapatkan pensijilan yang diperlukan seperti Sijil Kemahiran Malaysia. Seterusnya adalah berkaitan dengan penerapan pendidikan keusahawanan. Semua peserta kajian bersetuju bahawa program transisi kekerjayaan ini perlu diterapkan keusahawanan kepada pelajar kerana ia merupakan aspek penting bagi membolehkan pelajar mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan ini dan dalam masa yang sama untuk menerapkan nilai keusahawanan dalam diri MBPK. Dapatan seterusnya adalah dari segi tahap pencapaian akademik, kefungsian dan sikap murid. Hasil daripada dapatan temu bual mendapati bahawa tahap pencapaian akademik, tahap keupayaan, pengurusan diri, pengurusan emosi, tingkah laku murid merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik untuk sediakan murid ke arah laluan kerjaya. Justru itu, sebagai pendidik perlu menyamai proses pengajaran dan pembelajaran dengan minda yang sesuai dan untuk mempunyai keyakinan diri. Dapatan kajian seterusnya adalah sokongan pihak sekolah, di mana hasil daripada dapatan kajian ini, semua peserta kajian bersetuju bahawa sokongan daripada majikan dan rakan sekerja ini adalah penting bagi memastikan motivasi guru dan menyokong mereka untuk menyediakan infrastruktur dan prasarana kepada MBPK untuk mereka bekerja dalam industri. Dapatan kajian seterusnya adalah dari segi sokongan dan pelibatan ibu bapa serta masyarakat, di mana pelibatan dan peranan ibu bapa ini merupakan salah satu komponen penting dalam program berasaskan kemahiran. Ibu bapa perlu memerhatikan dan memberi sokongan moral kepada anak-anak mereka. Seterusnya adalah faktor lokaliti, di mana program yang disediakan perlu disesuaikan dengan latar belakang ekonomi tertentu di tempat tersebut bagi memastikan program pendidikan khas yang mana yang akan membantu dari segi ekonomi tempatan. Dapatan kajian terakhir adalah dari segi pelaksanaan latihan industri, di mana majoriti daripada peserta kajian bersetuju bahawa halangan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan program transisi kekerjayaan adalah dari segi pelaksanaan latihan industri, di mana majikan biasanya lebih suka pelajar MBPK yang mempunyai latar belakang akademik yang kukuh, sikap positif bagi menjalani latihan industri. Justru itu, guru perlu menekankan aspek-aspek ini dari segi kemahiran komunikasi, sikap yang positif bagi memastikan kerjasama dengan pihak industri dapat dilakukan. Berdasarkan kepada dapatan-dapatan kajian, apa yang dapat dibincangkan adalah guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran untuk merancang hala tuju kerjaya murid, memastikan perancangan pengajaran dan pembelajaran adalah selari dengan minat, sikap dan bakat MBPK bagi menyokong mereka untuk mempelajari kemahiran ini. Kesimpulan kajian ini adalah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 berhasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu, makmur dan bermaruah untuk menerajui pembangunan Malaysia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Namun begitu, kadar pertumbuhan tahunan yang sederhana sebanyak 2.7% antara tahun 2016 hingga tahun 2020 memperlihatkan bahawa pembangunan Malaysia ini masih lagi jauh daripada negara-negara membangun yang lain. Oleh itu, bagi mencapai sasaran pertumbuhan rancangan Malaysia ke-12, pembangunan tenaga kerja terlatih diperlukan untuk memenuhi permintaan ekonomi yang semakin meningkat ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.